Selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Wong Harding, selaku moderator pada sesi 5 bagi pembentangan kajian tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI kali kedua tahun 2022 di saluran 5. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian tindakan hari ini, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Nadarajan Tampu dari UPSI. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama yang diketuai oleh Puan Rohaida binti Abu Bakar dari Politeknik Kuching, Sarawak dengan kertas kajiannya bertajuk Penggunaan Teknik Nyanyian dalam Simplex Method. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan Simplex daripada Politeknik Kuching Sarawak akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Penggunaan Teknik Nyanyian dalam Simplex Method. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Puan Rohaida binti Abu Bakar, Puan Liana binti Muruni dan Puan Halimah binti Robert. Menurut Karen, Ferreira and Overy 2013, kaedah nyanyian, mendengar dan ulang boleh menyokong pembelajaran pelajar, terutamanya menyanyi dalam bahasa asing di mana ianya ketara boleh meningkatkan pembelajaran pelajar. Kajian tindakan ini mengkaji penggunaan teknik nyanyian dalam pengajaran dan pembelajaran kursus matematik kejuruteraan di Politeknik Kuching Sarawak untuk pelajar diploma. Teknik nyanyian diaplikasikan untuk tajuk Simplex Method sahaja kerana ia melibatkan langkah kerja yang agak panjang dan sukar diingati. Sampel kajian ialah 35 orang pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Instrumen kajian pula ialah pemerhatian dan juga menggunakan borang soal selidik. Hasil daripada pemerhatian, pelajar mudah lupa dan hilang fokus apabila menyelesaikan soalan Simplex Method yang memerlukan 9 langkah kerja yang panjang. Simplex Method adalah salah satu subtopik dalam tajuk linear programming yang diajar dalam kursus DBM 333 Engineering Mathematics 3. Terdapat 9 langkah yang perlu diingat oleh pelajar dalam menyelesaikan soalan menggunakan Simplex Method, di mana 9 langkah ini adalah banyak dan sukar untuk diingati. Daripada pemerhatian pensyarah semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah, langkah kerja yang panjang ini boleh menyebabkan segelintir pelajar mudah bosan, hilang fokus dan tidak berminat untuk menyelesaikan soalan tersebut. Akhirnya, pelajar tidak dapat menguasai markah untuk soalan Simplex Method. Idea penggunaan teknik nyanyian dalam Simplex Method diilhamkan apabila pemerhatian yang dijalankan oleh pensyarah dalam bilik kuliah mendapati pelajar mudah lupa dan hilang fokus apabila menyelesaikan soalan Simplex Method yang memerlukan 9 langkah kerja yang panjang. Sehubungan dengan itu, fokus kajian adalah untuk menunjukkan penggunaan teknik nyanyian dalam Simplex Method boleh membantu pelajar untuk ingat 9 langkah kerja dan secara tak langsung mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan supaya pelajar fokus dalam menyelesaikan soalan Simplex Method. Objektif umum kajian adalah memastikan pelajar boleh memahami Simplex Method. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan teknik nyanyian dalam Simplex Method dapat menarik minat dan meningkatkan daya ingatan pelajar dalam menyelesaikan soalan Simplex Method. Sebelum kajian dijalankan, tajuk Simplex Method diajar menggunakan slide PowerPoint sahaja. Melalui pemerhatian, pensyarah mendapati pelajar susah untuk mengingati 9 langkah Simplex Method. Ini ialah langkah asas Simplex Method. Langkah pertama, identify pivot column. Kedua, calculate ratio. Ketiga, identify pivot row. Keempat, identify pivot value. Kelima, solve pivot row. Keenam, solve others row. Ketujuh, check variables. Ke-8, identify the value. Dan ke-9, checking optimal solution. Pada step yang ke-7, check variables, sekiranya masih ada nilai negatif, pelajar terpaksa mengulang semula dari step 1 hingga step yang ke-9. Ini menyebabkan langkah kerja itu menjadi semakin panjang.
Semasa pelaksanaan kajian menggunakan teknik nyanyian dijalankan, pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang terdiri daripada maksimum 5 orang. Pelajar diberi peluang untuk memilih lagu masing-masing dan pelajar akan mengubah lagu tersebut menggunakan lirik 9 langkah simplex method. Setelah itu, pelajar akan menyanyikan lagu yang telah digubah dan nyanyian dilakukan berulang kali supaya pelajar mengingati 9 langkah simplex method. Selepas pelaksanaan kajian, pelajar diminta untuk mengisi borang soal selidik penggunaan teknik nyanyian dalam simplex method secara dalam talian menggunakan Google Form. Pensyarah pula akan menganalisis soal selidik menggunakan Microsoft Excel. Dapatan kajian menunjukkan 80% pelajar suka belajar simplex method menggunakan teknik nyanyian. 86% pelajar berpendapat teknik nyanyian dapat meningkatkan daya ingatan mereka dan 91% pelajar berasa tidak bosan. Selain itu, 86% pelajar tidak hilang fokus, 88% pelajar berpandangan teknik nyanyian boleh meningkatkan minat dan dapat menguasai simplex method dan 86% pelajar berasa sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dengan teknik nyanyian. Selain itu, pelajar juga memberikan pandangan dalam borang soal selidik. Antaranya, pembelajaran melalui nyanyian agak menyeronokkan. Ini memudahkan pelajar untuk mengingat langkah kerja yang panjang dengan mudah. Dengan nyanyian, pelajar juga tidak bosan dan lebih bersemangat untuk belajar. Sangat setuju kerana boleh meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam simplex method. Teknik ini boleh diteruskan untuk menarik minat pelajar dengan matematik dan boleh diteruskan dengan teknik begini kerana lebih senang untuk difahami dan diingati. Fenoren 2013 menyatakan aktiviti nyanyian telah memberi ruang kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan dapat menarik minat pelajar sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknik nyanyian dalam simplex method telah memberikan impak yang positif kepada pelajar. Antaranya, iringan irama lagu dapat meningkatkan daya ingatan pelajar, meningkatkan minat pelajar untuk menguasai simplex method, pelajar lebih fokus dalam mempelajari 9 langkah kerja simplex method, pelajar boleh menguasai dan menyelesaikan soalan simplex method dengan mudah, sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Kesimpulannya, teknik nyanyian sememangnya memberi kesan yang sangat positif. Pelajar begitu aktif dan seronok ketika pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Sekian, terima kasih daripada saya mewakili kumpulan Simplex daripada Politeknik.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua yang diketuai oleh Puan Siti Munirah binti Mohamed dari Kolej Medikulasi Kedah dengan tajuk Penggunaan PO Cash Out Plan Modul dalam meningkatkan tahap kefahaman fizikal optiks dalam kalangan pelajar medikulasi. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Munirah binti Muhammad dari Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Penggunaan PO Catch-up Plan Modul dalam meningkatkan tahap kefahaman fizikal optiks dalam kalangan pelajar matrikulasi. Penyertaan ini secara individu iaitu single warrior. Ini merupakan kajian ke-6 saya. Saya banyak melibatkan diri dalam penulisan dan penerbitan kajian daripada peringkat kolej hingga ke peringkat antarabangsa. Dan saya telah menerima anugerah kertas kajian terbaik NARTC. Apabila pelajar tidak dapat menyelesaikan soalan aplikasi, ianya membuktikan bahawa pelajar tidak memahami dan menguasai sesuatu konsep dengan baik. Pemahaman terhadap sesuatu konsep sangat penting kerana akan memberikan impak kepada pencapaian fizik. Fizik mengandungi dua elemen utama iaitu konsep yang abstrak dan pengiraan. Physical Optics ialah subjek semester 2 yang merupakan tajuk yang melibatkan banyak subtopik yang mengandungi 4 kes atau konsep. Physical Optics juga merupakan tajuk yang banyak penggunaan istilah yang perlu diterjemahkan kepada nilai fizikal kuantiti yang terlibat. Penggunaan istilah tersebut berkait rapat dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam topik Physical Optics. Kenapa saya perlu membuat kajian ini? Disebabkan oleh keputusan ujian formatif yang sangat membimbangkan dan apabila saya menemu bual pelajar lemah, didapati pelajar memang menghadapi masalah menyelesaikan soalan Physical Optics kerana tidak memahaminya dengan baik. Jadi, saya sebagai pensyarah atau pengkaji telah membuat refleksi melalui keputusan ujian formatif yang lalu mendapati majoriti sebanyak 86.7% pelajar berada dalam kategori lemah. Semakan daripada jalan pengiraan pelajar menunjukkan pelajar mengalami beberapa masalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2 yang dapat disimpulkan bahawa pelajar tiada kemahiran dalam menyelesaikan masalah Physical Optics dan penggunaan formula serta penggantian nilai yang tidak sesuai. Hasil daripada temu bual dengan pelajar mendapati pelajar tidak dapat membezakan konsep keempat-empat kes, pelajar tidak dapat mengeluarkan maklumat dengan betul dan pelajar tidak dapat mengaitkan formula dengan tepat. Di dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada isu mengenai kemahiran menggunakan formula Physical Optics, kemahiran menganalisa maklumat daripada soalan Physical Optics, kemahiran menjawab soalan Physical Optics serta meningkatkan kefahaman dan pencapaian dalam topik Physical Optics. Semua masalah tersebut perlu diselesaikan bagi memastikan pelajar dapat memahami konsep dan menyelesaikan masalah Physical Optics dengan baik kerana topik ini menyumbang markah tinggi di dalam PSPM 2 iaitu sebanyak 13% bersamaan dengan 10 markah. Jadi saya mencadangkan intervensi menggunakan PO Catch-up Plan Modul yang mana terdapat 3 item utama iaitu Table DT SDG, PO Dictionary dan Consolidate Concept Understanding Sheet. Saya mencipta sendiri inovasi digital replika ini dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar semester 2 DHT 06 SDS sesi 2021-2022. Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji penggunaan PO Catch-up Plan Modul dalam meningkatkan tahap kefahaman Physical Optics dalam kalangan pelajar kolej matrikulasi. Objektif khusus pula ialah meningkatkan kemahiran dalam menggunakan formula sesuai dengan kes dengan menggunakan tabel DT SDG yang terdapat dalam PO Catch-up Plan Modul. Yang kedua adalah meningkatkan kemahiran dalam menganalisa maklumat daripada soalan menggunakan PO Dictionary dan tabel DT SDG yang terdapat dalam PO Catch-up Plan Modul. Seterusnya, meningkatkan kemahiran menjawab soalan Physical Optics dengan menggunakan kaedah Level Up Consolidate Concept Understanding yang terdapat dalam PO Catch-up Plan Modul. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan kefahaman dan pencapaian dalam topik Physical Optics menggunakan PO Catch-up Plan Modul. Bagaimana saya melaksanakan kajian ini? Kajian ini berpandukan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988 melalui 2 kitaran. Kajian ini bermula dengan refleksi keputusan ujian formatif yang lalu. Keputusan menunjukkan majoriti pelajar berada dalam kategori lemah. Ini sangat merisaukan saya kerana topik ini sangat penting kerana menyumbang markah yang tinggi di dalam PSPM 2. Jadi, saya membuat tinjauan awal dengan menemu bual pelajar dan semakan jalan kerja pelajar untuk mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar.
Setelah mengenal pasti masalah atau isu tersebut, saya telah menjalankan intervensi menggunakan PO Catch-up Plan Module. PO Catch-up Plan Module ini merupakan modul digital berkonsepkan inovasi replika. Seterusnya, saya memberikan ujian pos kepada pelajar menggunakan soalan yang berbeza tetapi setara dengan ujian pra iaitu ujian formatif yang lalu. Kemudian, untuk melihat adakah PO Catch-up Plan Module ini berkesan dan mengatasi masalah, saya membandingkan skor ujian pos 1 dengan ujian pra. Keputusan ujian pos 1 menunjukkan terdapat peningkatan skor. 86.7% pelajar lemah dapat dikurangkan menjadi 6.7%. Walaupun berlaku peningkatan skor, saya masih tidak berpuas hati dan mengambil keputusan untuk menjalankan kajian dengan kitaran kedua. Kitaran kedua ini juga penting untuk saya menambah nilai keyakinan terhadap keberkesanan PO Catch-up Plan Modul ini dalam meningkatkan tahap kefahaman pelajar. Saya menjalankan kitaran kedua dengan langkah dan aktiviti yang sama, iaitu konsultasi menggunakan PO Catch-up Plan Module. Seterusnya, saya memberikan ujian pos 2 kepada pelajar. Ujian pos 2 ini menggunakan soalan yang berbeza tetapi menguji tahap kefahaman yang setara dengan ujian pos 1 dan ujian pra. Dan seterusnya, saya membandingkan keputusan ujian pos 2, ujian pos 1 dan ujian pra. Keputusan ujian pos 2 sangat mengejutkan saya kerana 100% pelajar berada dalam kategori cemerlang. Tiada lagi pelajar lemah. Jadual 5 menunjukkan perbandingan markah ujian pra, pos 1 dan pos 2. Berlaku peningkatan markah yang amat ketara. Pelajar lemah berkurang dari 86.7% kepada 6.7%, seterusnya sehingga tiada lagi pelajar lemah. Manakala jadual 6 pula menunjukkan perbandingan penelitian jalan kerja yang ditunjukkan oleh pelajar. Semua masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar telah berkurang dan dihapuskan dengan baik. Saya berpuas hati kerana pelajar sudah dapat membezakan konsep setiap kes, mengeluarkan maklumat dengan betul, menggunakan formula, gantian, jawapan akhir dan unit yang tepat serta dapat meningkatkan markah. Semua dapatan kajian telah memenuhi objektif am dan objektif khusus. Saya membuat kesimpulan bahawa penggunaan Catch-up Plan Module telah meningkatkan kefahaman fizikal optics dalam kalangan pelajar matrikulasi.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga. Keduanya iaitu Puan Siti Khadijah binti Haji Wahab dari Sekolah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah yang akan membentangkan tajuk Kick Smart Arabi dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab murid tahun 5. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Khadijah binti Haji Wahab, Guru Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Kick Smart Arabi dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab murid tahun 5. Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran tambahan kurikulum standard sekolah rendah. Dalam bahasa Arab, penguasaan kosakata itu mufradat sangat penting. Hal ini kerana dalam bahasa Arab, murid-murid perlu menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Bahasa yang baik bergantung kepada penguasaan kosakata yang baik. Dalam mempelajari bahasa asing, penguasaan kosakata sangat penting. Melalui tinjauan awal mendapati semasa proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, murid-murid kurang memberi sambutan ketika pelaksanaan aktiviti PDPC dijalankan. Selain itu, murid-murid juga tidak dapat menjawab soalan secara lisan dan bertulis dengan baik. Pengkaji mendapati terdapat 3 isu yang wujud semasa proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengkaji mendapati murid kurang minat dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, murid tidak dapat mengingati perkataan bahasa Arab yang dipelajari dengan baik. Yang ketiga, murid tidak dapat memahami makna perkataan bahasa Arab yang dipelajari. Fokus kajian tindakan ini adalah berkaitan dengan proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC Bahasa Arab tahun 5. Pengkaji mendapati isu yang wujud dalam mempelajari kosakata bahasa Arab tahun 5. Oleh yang demikian, pengkaji merangka intervensi yang ringkas, padat dan menarik agar dapat memberi impak dengan cepat dan berkesan kepada murid-murid dalam mata pelajaran bahasa Arab ini. Secara umumnya, tujuan kajian tindakan ini dijalankan ialah supaya proses PDPC bagi mata pelajaran bahasa Arab dapat dipertingkatkan, khususnya berkenaan kosakata menggunakan intervensi Kick Smart Arabi. Melalui kajian tindakan ini juga, guru dapat mereflek amalan pengajaran supaya kualiti dapat dipertingkatkan. Seterusnya, objektif khusus bagi kajian tindakan ini ialah supaya yang pertama, murid dapat meningkatkan minat mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, murid dapat mengingati kosakata mufradat bahasa Arab yang dipelajari dengan baik. Yang ketiga, murid dapat memahami makna kata kosakata yang dipelajari. Persoalan kajian yang pertama, adakah Kick Smart Arabi dapat membantu meningkatkan penguasaan kosakata murid dalam mata pelajaran bahasa Arab? Yang kedua, apakah kesan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Arab selepas intervensi menggunakan Kick Smart Arabi? Kajian tindakan ini melibatkan 35 orang murid 5 mantap Sekolah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah yang terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 23 orang murid perempuan. Melalui 3 isu yang wujud iaitu murid kurang minat mempelajari bahasa Arab, murid kurang mengingati perkataan yang dipelajari dan murid tidak dapat memahami maksud kosakata yang dipelajari, pengkaji telah melaksanakan kajian tindakan ini berdasarkan model kajian
tindakan Kemis dan McTaggart 1988, iaitu melibatkan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks. Dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah melaksanakan intervensi iaitu Kit Smart ROB. Melalui Kit Smart ROB ini, dua inovasi telah dijalankan iaitu Flip Kamus dan permainan kad Smart Mufradat. Intervensi Flip Kamus ini ialah merupakan himpunan perkataan yang terdiri daripada maksud perkataan meliputi gambar dan terjemahan perkataan perbuatan. Kad ini juga kecil dan ringan di mana ia boleh dilipat-lipat. Ini memudahkan murid untuk membawa setiap hari ke sekolah dan merujuk pada bila-bila masa sahaja. Ini memudahkan murid untuk membaca dan menghafal kosakata yang dipelajari. Terdapat dua permainan bahasa dijalankan menggunakan kad Smart Mufradat ini iaitu Lu'bah Takhmin dan juga Lu'bah Man Asra'a. Selepas kajian dilaksanakan, melalui instrumen pemerhatian dan temu bual, pengkaji mendapati murid dapat meningkatkan minat untuk mempelajari bahasa Arab. Seterusnya, melalui analisis dokumen dan juga soalan lisan, pengkaji mendapati murid dapat meningkatkan kosakata bahasa Arab yang dipelajari dengan baik. Graf menunjukkan perbezaan pencapaian murid dalam ujian 1, 2 dan 3 dalam instrumen analisis dokumen. Seterusnya, pengkaji mendapati melalui analisis dokumen berlakunya peningkatan markah penuh murid-murid dan murid-murid dapat menjawab soalan yang diberikan dengan pantas. Ini menunjukkan murid-murid dapat memahami makna perkataan bahasa Arab yang dipelajari. Selepas pelaksanaan kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati murid dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab yang dipelajari dengan baik.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat. Dijemput Ketua Kumpulannya, Encik Hadiruddin Mukti dari Sekolah Kebangsaan Mamuk, Raub Pahan dengan tajuk Penguasaan Suku Kada Bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah kilas kati KK bagi murid tahun 1. Dipersilakan. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel penilai. Saya Cikgu Hadiruddin Analaki Murti dari SK Mamut dan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Encik Tajuddin bin Yaakob, Encik Azran bin Jafar dan Puan Maziah binti Talib. Dengan ini saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran suku kata KB menggunakan teknik kilas K dalam kalangan 5 murid tahun 1 amanah. Seterusnya, pendahuluan kajian ini seperti mana yang kita tahu 3M adalah perlu dikuasai oleh semua murid pada awal persekolahan iaitu membaca, menulis dan mengira. Saya lebih berfokus kepada subjek bahasa Melayu iaitu dalam kemahiran membaca. Disebabkan pandemik, kita di sekolah ini mengalami satu cabaran besar dalam menerapkan cara untuk membaca. Anda boleh lihat dekat sini iaitu subjek bahasa Melayu hinggalah subjek reka bentuk mempunyai beberapa subjek, maka jika seorang pelajar tidak menguasai kemahiran membaca, maka segala subjek yang berada dalam PowerPoint ini akan mengalami cabaran besar dalam menerapkan ataupun guru itu menjadi lebih mencabar untuk mengajar subjek-subjek yang berikutnya. Sepanjang refleksi PDP, seperti mana yang tahu, saya adalah guru bahasa Melayu tahun 1 yang mengajar bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 1. Kelas itu telah mempunyai 28 orang murid. Saya lebih berfokus kepada kemahiran membaca dalam standard pembelajaran iaitu 2.1.1 dalam suku kata. Setelah saya membuat perbualan secara talian, aplikasi iaitu menggunakan WhatsApp, ramai guru-guru subjek lain mengatakan bahawa mengalami cabaran besar dalam mengajar subjek masing-masing kerana mereka tidak mengenal huruf dan juga tidak pandai membaca. Maka dalam kelas itu mempunyai 10 orang murid, 5 orang pelajar ini sangat kritikal seperti mana yang kita tahu bahasa Melayu adalah subjek bahasa kebangsaan dan harus dikuasai oleh semua pelajar di sekolah. Dan gambar boleh nyatakan ada di sini iaitu bukti guru subjek lain telah masih membuat pembacaan secara personal pada murid-murid itu untuk mengenalkan huruf ini sebabnya ada kalangannya ramai yang tidak mengenal huruf. Pada awalnya kami berjaya mengenalkan huruf tetapi bila kita pergi kepada secara lebih mendalam dalam buku teks tahun 1, ia melibatkan suku kata yang banyak. So mereka haruslah menguasai suku kata. Saya menggunakan kaedah kilas K untuk menerapkan suku kata dalam kalangan murid. Fokus kajian ini adalah menambah baik amalan pengajaran dalam menerapkan kemahiran suku kata menggunakan kaedah kilas K dalam kalangan 5 murid tahun 1 amanah. Ramai yang tertanya apa itu kilas K. Kilas ini bukannya kita buat kilas exercise untuk aktiviti PJ. Kilas ini adalah singkatan kepada kad imbasan, lambung, sebut dan katiresan. Iaitu saya ambil akronim iaitu KI, LAS dan juga K. Okey, bagaimana saya melaksanakan kajian ini iaitu pada awalnya dengan suka ceritanya saya menceritakan tindakan 1, 2 dan 3. Okey, sebelum saya menerapkan tindakan pertama, saya akan buat ujian membaca, pastikan murid itu mengenal huruf A sampai Z tak. Bila saya buat tindakan pertama, maka semuanya menguasai huruf A sampai Z. Tetapi ramai pelajar dapat kenal pasti bahawa mereka ni suka menghafal. Bila menghafal ni, saya telah jadikan tindakan kedua, saya buat aktivitinya secara rawak iaitu saya akan taburkan huruf di atas meja dan juga bila apa-apa kata saya kata A, mereka akan tepuk A menggunakan pemukul alat. Setelah menguasai secara rawak dan baru saya bawa ke tindakan 3 iaitu kilas K, mereka akan melambungkan bola pingpong dan dapatkan contohnya dapat nombor 5. Contoh nombor 5 adalah
kotak warna kuning. Dalam itu semuanya ada huruf konsonan dan ada bintang itu iaitu kotak hitam, wajib perlu mereka keluarkan huruf vokal. Maka mereka akan lambung kotak konsonan dan juga lambung kotak vokal dan mereka kena sebut gabungkan dua huruf supaya menjadi suku kata. Okey, saya menjalankan kajian ini pada waktu pagi iaitu 7.15 sampai 7.45 sebelum bermula sekolah dan saya telah membuat jadual secara berperingkat dan menjalankan secara 5 hari dengan menggunakan kaedah kilas K. Okay, ini adalah pemerhatian dan juga dapatan seperti mana tuan-tuan dapat lihat dekat sini. Pada awalnya pelajar ini sangat lemah dan ada juga beberapa pelajar tidak mengenal huruf. Contohnya huruf payung, G, Y dan sebagainya. Dan tindakan kedua, sebagai instrumen saya buat pemerhatian dan juga saya gunakan borang rakaman video untuk melihat kekuatan mereka dalam kelajuan mereka menepuk ataupun memukul huruf itu dengan kadar masa yang cepat. Dan juga akhir sekali saya telah membuat ujian membaca untuk mengenal pasti mereka benar-benar menguasai ataupun tidak. Okey, sebagai refleksi PDP dan juga kesimpulan, saya rasa bangga apabila menjalankan kajian ini. Pada awalnya saya memang tidak dapat membayangkan bahawa menggunakan kaedah tradisional ataupun kaedah biasa ini tidak memberikan impak yang mendalam. Setelah saya menerapkan kaedah kilas Kartini, saya nampak saya lebih kreatif dan juga terurus pengajaran saya. Selain daripada itu, saya juga telah membuat PLC antara guru-guru Bahasa Melayu supaya mereka dapat mengamati ilmu yang saya buat dan juga mereka dapat aplikasikan di kelas-kelas lain. Selain daripada itu, kaedah ini juga sangat memudahkan saya untuk membuat pentaksiran bilik darjah. Okey. Selain itu, dengan ini sebagai rumusan saya ingin berterima kasih kepada Jawatankuasa Kolokium Kebangsaan dan juga JPM Pahang dan juga PPD Rauk serta Guru Besar SK Mahmud iaitu Encik Tajuddin bin Yaakob dan juga guru-guru SK Mahmud. Sekian sahaja kajian saya. Terima kasih.
Majlis diteruskan dengan menjemput kumpulan kelima yang diketuai oleh Tuan Norma binti Tuan Yaakob dari Sekolah Menengah Sains Selangor dengan tajuk Biografik membantu meningkatkan penguasaan topik tisu tumbuhan dalam kalangan murid 5 maju. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri yang arif lagi bijaksana. Saya Cikgu Tuan Norma binti Tuan Yaakob dari Sekolah Menengah Sains Selangor akan berkongsi berkenaan dengan kajian tindakan yang bertajuk biografik membantu meningkatkan penguasaan topik tisu tumbuhan dalam kalangan murid tingkatan 5 maju. Okey, seterusnya untuk pendahuluan, fisiologi tumbuhan berbunga merupakan tema yang pertama di dalam silibus biologi tingkatan 5. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses fisiologi tumbuhan di dalam tumbuhan. Dan untuk bab yang pertama, ia merangkumi organisasi tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan. Topik ini sangat penting untuk dikuasai oleh pelajar kerana ia merupakan asas dan pengenalan terhadap tisu tumbuhan. Seterusnya, kemahiran mengenal pasti dan membeza dalam sesuatu subtopik amat penting kerana ia akan membantu pelajar lebih memahami serta mengingati topik tersebut dan ia juga digunakan dalam kemahiran untuk menjawab soalan struktur. Dan jadi bagi memastikan pelajar dapat mencapai objektif pengajaran dan juga pemudahcaraan di dalam kelas, satu gaya pembelajaran yang sesuai perlu diterapkan untuk membantu pelajar. Okey, seterusnya untuk refleksi amalan dan PDP yang lalu melalui pemerhatian dan temu bual yang dilakukan oleh pengkaji terhadap pelajar terhadap murid selepas ujian topikal bab 1, pengkaji mendapati murid tidak dapat menjawab dengan baik. Dan murid juga merasa tidak berpuas hati kerana mereka tidak mampu menjawab dengan baik kerana mereka tidak memahami. Mereka keliru berkenaan dengan jenis tisu tumbuhan. Dan juga mereka tidak dapat membezakan jenis tumbuhan yang ada. Jadi daripada situ pengkaji mula berfikir untuk melakukan satu kajian tindakan untuk memastikan pelajar dapat memperolehi kemahiran mengingat, mengenal pasti serta membeza. Okey, yang mana kemahiran-kemahiran ini amat penting untuk dikaitkan dengan topik bab 1. Oleh itu, fokus utama kajian tindakan ini dilakukan adalah untuk menerapkan gaya pembelajaran secara visual terhadap murid bagi meningkatkan kemahiran mengingat serta memahami jenis tisu tumbuhan dan dapat membezakan pertumbuhan primer serta pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan, dan ia dilakukan di kalangan murid-murid tingkatan 5 maju di Sekolah Menengah Sains Selangor. Dan gaya pembelajaran visual ini cuba diterapkan untuk membantu murid dengan menggunakan modul biografik. Okey. So seterusnya untuk pelaksanaan tindakan, pengkaji menggunakan model kajian tindakan kemis dan McTaggart yang melibatkan 4 langkah di sini, iaitu tinjauan awal, merancang tindakan, seterusnya melaksanakan tindakan dan memerhati, dan juga terakhir mereflect. Jadi sekiranya gelung pertama ini objektif untuk kajian ini tidak dicapai pada gelung pertama, maka pengkaji akan melakukan gelungan kedua untuk memastikan objektif kajian tercapai. Dan pengkaji memperkenalkan intervensi kajian tindakan dengan menggunakan modul biografik dengan menggunakan gaya pembelajaran visual. Okey. Jadi apabila kita lihat balik, okey, untuk tinjauan awal
pengkaji mendapat maklumat daripada murid berkenaan dengan masalah mereka, tidak dapat memahami serta tidak dapat membezakan jenis pertumbuhan serta jenis tisu tumbuhan melalui tinjauan melalui temu bual bersama mereka, dan ini diteruskan dengan pengkaji merancang tindakan dengan membina modul biografik. Modul biografik ini disediakan dengan menggunakan rajah bagi mengenal pasti tisu tumbuhan dan membezakan pertumbuhan primer dan sekunder. Ia disusun untuk membantu pelajar dengan aktiviti melabel, memadan dan melukis pada rajah serta membuat nota tumbuhan. Membuat nota tambahan dan diakhiri dengan latihan pengukuhan. Okey, mari kita lihat apakah langkah-langkah yang dijalankan. Okey, ini adalah langkah di pelaksanaan di mana taklimat untuk penggunaan modul biografik dan juga PAK 21 Jigsaw. Okey, PAK 21 Jigsaw digunakan dalam melaksanakan intervensi biografik di mana murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan kumpulan tersebut diberikan nombor soalan dan murid akan berkumpul dalam kumpulan pakar. Mereka akan berbincang soalan yang sama di dalam kumpulan pakar. Kemudian mereka akan kembali kepada kumpulan kecil tersebut dan berbincang tugasan tersebut. Selepas mereka selesai, mereka akan membuat kesimpulan dan selepas seminggu mereka akan mereka akan diuji dengan latihan pengukuhan. So ini menunjukkan pelaksanaan kaedah kooperatif strategi Jigsaw. Okey, pemerhatian dan dapatan diperolehi melalui alat pemerhatian yang digunakan oleh pengkaji adalah temu bual untuk isu yang pertama, manakala analisa dokumen untuk isu yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat apakah pemerhatian dan dapatan di sini. Melalui modul biografik, pelajar-pelajar dapat mengenal pasti tisu tumbuhan kerana mereka suka, mereka menyatakan mereka suka menjalankan tugasan di dalam kumpulan secara dengan menggunakan teknik jigsaw. Semua boleh bercakap dengan keadaan santai perbincangan tadi. Dan seterusnya untuk yang kedua, isu yang kedua, murid dapat membezakan pertumbuhan primer dan sekunder. Kita lihat di sini secara analisa dokumen, pelajar dapat menjawab dengan lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Okey, dan kita lihat refleksi kesimpulan impak kepada guru. Guru mula mengumpul bahan, daripada dapat mengumpul bahan daripada soalan trial, soalan percubaan yang berkaitan dikumpulkan dibina untuk membina modul biografik. Guru dapat mengaplikasikan teknik jigsaw lebih tersusun dengan lebih baik dan dengan ini guru ada lebih masa untuk menjadi motivator, memberi motivasi serta menjadi fasilitator di dalam kumpulan. Okey, seterusnya untuk pelajar, pelajar dapat belajar dengan cara yang baru iaitu lebih fokus kepada rajah-rajah. Dan melalui teknik jigsaw pelajar juga dapat berada di dalam kumpulan, dapat berkongsi di dalam kumpulan dan ini menyebabkan mereka lebih berminat berada di dalam kelas belajar subjek biologi dan perubahan sikap ini dapat dilihat. Secara kesimpulannya, modul biografik berjaya membantu murid melalui penerapan gaya pembelajaran visual. Pengkaji juga mendapat impak yang baik iaitu dapat mengaplikasi ilmu yang baru dan dengan ini murid-murid juga dapat meningkatkan komitmen, minat dan juga seterusnya ia dapat meningkatkan pencapaian murid-murid. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kita teruskan sesi ini dengan menjemput kumpulan ke-6. Ketuanya Puan Sukanti, anak perempuan Mixed Income dari College Matrikulasi Selangor, akan membentangkan tajuk Kaedah Home-Based Experiment HBE dalam meningkatkan kemahiran proses sains pelajar matrikulasi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Selamat sejahtera diucapkan kepada moderator, barisan juri dan rakan-rakan pendidik sekalian. Saya Sukanti dari College Matrikulasi Selangor ingin membentangkan kertas kerja saya bertajuk Kaedah Home-Based Experiment HBE dalam meningkatkan kemahiran proses sains pelajar matrikulasi. Sebagai seorang pensyarah kimia matrikulasi, saya ingin menjalankan kajian ini untuk melihat sejauh manakah kaedah HBE ini dapat meningkatkan kemahiran proses sains pelajar saya. Home-based experiment yang telah saya jalankan ini adalah daripada bahagian matrikulasi. Saya ingin melihat sejauh manakah home-based experiment ini dapat meningkatkan kemahiran proses sains di kalangan pelajar saya. Masalah yang dihadapi oleh pelajar setelah menjalani kelas amali adalah mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi, iaitu 2 jam sahaja diberikan untuk menerokai eksperimen yang dijalankan. Fokus kajian saya ialah untuk meningkatkan kemahiran proses sains pelajar untuk merancang, menjalankan dan melaporkan hasil dapatan uji kaji bagi eksperimen 6. Objektif kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran proses sains pelajar melalui kaedah HBE. Kumpulan sasaran yang dipilih untuk kajian ini ialah pelajar praktikum S2 K1 T2 berdasarkan keputusan PSPM 1 mereka, di mana kelas ini hanya 4 orang pelajar berjaya memperolehi A untuk subjek kimia SK015. Daripada 21 orang pelajar. Kelas ini juga tidak berjaya melepasi min college dan bahagian matrikulasi. Pelajar kelas ini terdiri daripada 12 pelajar lelaki dan 9 pelajar perempuan. Mereka terdiri daripada 10 pelajar aliran SES dan 11 pelajaran aliran SDS. Untuk langkah pertama, pelajar mengikuti taklimat atas talian. Taklimat diberikan secara atas talian segerak Google Meet dan aplikasi OneNote digunakan untuk memberikan gambaran secara kasar apa yang pelajar perlu buat. Pensyarah akan menjawab sebarang kemusykilan pelajar mengenai uji kaji. Pelajar akan menjalankan uji kaji di rumah menggunakan radas dan bahan masing-masing. Mereka akan merakamkan segala aktiviti yang dijalankan dalam bentuk bergambar atau video. Setelah itu, mereka akan membentangkan hasil dapatan mereka melalui slot Google Meet kepada pensyarah dan rakan-rakan sekelas yang lain. Pelajar akan membentangkan hasil dapatan uji kaji kepada pensyarah dan rakan-rakan pelajar yang lain melalui video ataupun PowerPoint presentation yang dilakukan atas talian Google Meet. 6 kemahiran proses sains pelajar diuji dalam kajian ini. Berdasarkan pembentangan pelajar, pensyarah akan membuat penilaian ke atas kemahiran proses sains pelajar berdasarkan bukti bergambar serta video yang diberikan menerusi Google Classroom. Didapati, kemahiran mengukur, mengelas dan membuat inference semua pelajar adalah sangat baik. Namun, kemahiran berkomunikasi dan meramal
memerlukan pemerhatian sedikit kerana pelajar masih tidak dapat mendalami lagi pengetahuan sains yang dipelajari. Hasil pemerhatian kajian ini menunjukkan bahawa kaedah HSE dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran proses sains. Mereka berasa sangat seronok untuk membentangkan hasil dapatan serta semangat inkuari di kalangan pelajar dapat dilihat dengan sangat jelas apabila mereka berbincang dengan pensyarah hasil dapatan mereka. Di samping itu, keputusan peperiksaan PSPM2 pelajar turut meningkat di mana 7 orang pelajar kelas ini berjaya mendapat A dan mereka melepasi min college dan bahagian matrikulasi untuk mata pelajaran SK025. Kekuatan kajian ini adalah ia sangat mudah dilakukan dan tidak melibatkan kos pengendalian yang tinggi. Kajian ini telah dapat meningkatkan kreativiti dan keyakinan pada pelajar. Kaedah kajian ini boleh digunakan untuk mengajar topik lain untuk kimia dan juga mata pelajaran yang lain. Untuk penambahbaikan kajian ini, pelajar boleh menghasilkan HPE masing-masing untuk mengoptimumkan lagi pemahaman dan penguasaan isi pelajaran. Mereka juga boleh menggunakan apa saja aplikasi terkini yang mereka minati untuk membentangkan hasil dapatan masing-masing.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ketujuh yang diketuai oleh Encik Noriza bin Abdul Razak dari Kolej Medikulasi Pulau Pinang dengan tajuk The Effectiveness of TST in Enhancing Student Engagement in Online Speaking Lessons. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum and good day. I am Noriza bin Abdul Razak and my partner is Kazuna binti Muhammad Qasim. We are from KMPP. We have carried out an action research looking at the effectiveness of TST in enhancing student engagement in online speaking lessons. Let us start with the introduction. English is a compulsory subject for all matriculation students. 4 skills are assessed in English, namely listening, speaking, reading, and writing. And for communication, speaking is the most important skill and also the utmost anxiety-provoking skill. During the online speaking lessons in the first semester 2021, it was observed that students' overall response and participation were very poor. Due to this, oral communication performance was badly affected. So, what was the matter? In the careful attempt to present the online lessons perfectly within the allocated time, one important aspect, social context, was unintentionally neglected. You see, effective learning involves more than cognition. Feelings and interaction are important too. Such can be achieved via TST or Teachers' Small Talk. According to FINE 2005, small talk is a tool for conversational empathy where people share experiences, preferences, and opinions about neutral topics that establish trust and rapport. In the ESL setting, TST improves students' communication skills and language use because students are treated as conversation partners. This encourages dynamic interaction, which promotes student engagement. Here, we can see the reflection of previous teaching and learning. During the online speaking lessons, the students displayed poor engagement. They were shy, passive, and irresponsive. Even the students themselves confessed that they have this fear of the lesson, fear of making mistakes, and fear of losing face in front of their peers, all of which prevented them from participating actively. And notably, this is actually a very common problem faced by many English lecturers. Let us now look at the research focus. TST was used during the online speaking lessons with a portion of small talk, about 5 minutes, used at the beginning, in the middle, and at the end of the lesson. As a result, students achieved better scores in the speaking test, particularly in 2 criteria. CA, communicative ability, that looks at fluency, confidence, and delivery, and TF, task fulfillment, that focuses on the contents. These are the research objectives. The general objective is to increase student engagement in online speaking lessons and their score in WE013 speaking tests. For specific objectives, they are 1. To determine the effectiveness of TST in increasing student engagement in online speaking lessons. 2. To determine whether TST can improve the student scores in the speaking test, particularly in TF and CA criteria. As for the research questions, 1. What is the effectiveness of TST in increasing student engagement in online speaking lessons? And 2. What is the effectiveness of TST in improving the student scores in WE013 speaking tests, particularly in TF and CA criteria? The target group of this research was 11 students from K3TO3B. They were chosen because they displayed the most obvious form of disengagement during the online speaking lessons. Here, we can see the research steps based on Camis and McTaggart's 1989 action research model. Data was collected using observation, pre- and post-tests, and questionnaire.
Let us now look at the activity implementation. This is a sample lesson. As we can see here, TST was incorporated at the beginning of the lesson in relation to the topic, how can Malaysia improve the standard of our local movies? The lecturer casually informed the students of the films he watched recently and shared his views. Then, some related questions were asked and students responded freely. Next, the portion of TST was used during the while speaking and post-speaking activities. Here, the lecturer asked some questions and responded to the students' answers. Where appropriate, stories or anecdotes were used. Most importantly, there are no right or wrong answers in TST because we want the students to feel at ease talking about the things they know. Hence, they can participate in the lessons. Right, let us now focus on the data analysis. For the observation, here is the student's response checklist before and after TST was implemented. In general, it was observed that the students' responses were largely positive after the incorporation of TST. All the observed aspects show more good responses and less poor responses after TST was used. In this slide, we can see the gain score of the pre-test and post-test where the average gain score was 9. Next is the summary of the questionnaire result. In general, the students had a favorable overall response towards the implementation of TST. For example, if we look at number 9, lecturer who shares stories or experiences motivates me to participate more actively in class. The responses were 36.4% agreed and 54.6% strongly agreed. Similar positive responses can be seen for other items. And finally, for the reflection and conclusion. The incorporation of TST has managed to increase student engagement in the online speaking lessons and help them to achieve better scores in the English WE013 speaking test. These answered the research questions. All language educators should give TST a chance because, although it's small talk, the implications on learners are far from small. Thank you.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan terakhir pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh teknologis Azri bin Said dari College Vocational Miri dengan tajuk Penjimatan Penggunaan Klip Kabel Rangkaian RJ45 melalui peningkatan kemahiran menggelim menggunakan kaedah Natural Law dalam kalangan pelajar program sistem komputer dan rangkaian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para hadirin. Memperkenalkan saya TS Azri bin Said, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi College Vocational Miri. Hari ini akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penjimatan Penggunaan Klip Kabel Rangkaian RJ45 melalui peningkatan kemahiran mengelim menggunakan kaedah Natural Law dalam kalangan pelajar program sistem komputer dan rangkaian di KV Miri. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti PDP di dalam bilik darjah. Ia juga adalah platform untuk mengatasi dan menangani masalah-masalah keciciran dalam kalangan pelajar di dalam bilik darjah. Dalam kajian saya ini, saya melibatkan seramai 15 orang pelajar SVM Semester 2 Program Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian di KV Miri untuk modul KSK 2023 Server Software Installation bagi kemahiran Network Cabling Installation. Bagi refleksi amalan ataupun PDP yang lalu, saya mendapati terdapat ramai pelajar yang kurang cekap dan mahir dalam menyusun warna dan mengelim kabel rangkaian RJ45. Saya juga mendapati ramai pelajar yang mengambil masa yang sangat lama untuk kompeten dalam kemahiran ini. Pelajar juga menggunakan sangat banyak klip kabel rangkaian RJ45 menyebabkan pembaziran. Dan seperti sedia maklum, kemahiran menggelim ini adalah asas kepada kemahiran membuat kabel rangkaian. Pelajar mesti mahir kemahiran ini terlebih dahulu sebelum melalui kemahiran-kemahiran lain dalam pembangunan rangkaian komputer LAN dan MAN. Fokus kajian saya dalam kajian ini adalah yang pertama untuk mengurangkan penggunaan klip kabel rangkaian. Yang kedua, untuk mengurangkan masa mengelim dan membuat kabel rangkaian RJ45. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kemahiran mengelim klip kabel rangkaian RJ45 dan pada masa yang sama dapat meningkatkan pencapaian keputusan penilaian akhir amali KSK 2023 Server Software Installation. Dalam pelaksanaan kajian tindakan ini, saya awal sekali adalah membuat tinjauan masalah. Yang kedua, mengenal pasti masalah apa yang berlaku di dalam bilik darjah saya. Yang ketiga, mencari formula atau pendekatan, maka terhasillah idea atau tercetuslah idea untuk melaksanakan hukum Natural Law ini dalam kalangan pelajar. Yang seterusnya, saya membuat ujian pra dan ujian post. Inilah Natural Law yang saya perkenalkan kepada para pelajar saya, di mana saya menghubungkaitkan keadaan persekitaran alam mereka ke dalam bilik darjah bermula daripada warna matahari, kemudian kepada warna awan, pokok ataupun hutan, kemudian teruslah sehingga ke warna bumi. Warna-warna alam sekitar ini saya hubungkaitkan dengan susunan warna untuk susunan kabel rangkaian. Ini adalah kemahiran yang mereka perlu lalui daripada menyusun warna wayar mengikut hukum Natural Law yang saya perkenalkan. Kemudian mereka perlu memotong wayar sama saiz supaya mudah untuk diklip, memasukkan ke dalam klip kabel rangkaian sebelum mereka mengelim dan menyudahkan, dan akhir sekali proses menguji ketepatan susunan warna dan kefungsian kabel rangkaian menggunakan network cable tester. Dan hasil daripada pemerhatian dan dapatan kajian ini, saya mendapati daripada ujian pra dan ujian post, pelajar lebih banyak melakukan kesalahan sewaktu ujian pra berbanding ujian post, di mana seramai 14 orang berjaya skor tanpa kesalahan. Dan pengukuran kedua saya lakukan adalah ke atas pengurangan masa yang digunakan pelajar untuk mengelim kabel rangkaian pada ujian pra berbanding ujian
POS, di mana peratus pengurangan masa yang mereka lakukan adalah sebanyak 63.2%. Ini menunjukkan dengan menggunakan kaedah Nature Law ini, pelajar-pelajar lebih dapat menjimatkan masa dan mengurangkan masa untuk mengelim kabel rangkaian. Dan pengukuran yang ketiga saya lakukan adalah ke atas bilangan klip kabel rangkaian yang digunakan. Ya, berbanding pada ujian pra dan ujian POS, saya dapati ujian pra pelajar banyak menggunakan klip kabel rangkaian kerana mereka banyak melakukan kesilapan berbanding pada ujian POS. Setelah mereka diperkenalkan dengan kaedah Nature Law ini, mereka telah kurang menggunakan klip kabel rangkaian kerana kurang kesilapan. Dan peratusan penjimatan penggunaan klip kabel rangkaian ini saya telah melalui perhitungan sebanyak 69.8%. Dan refleksi dan kesimpulan yang saya boleh lakukan di dalam kajian ini, yang pertama, saya telah berjaya mencapai objektif dan fokus kajian saya. Yang kedua, masa dan penggunaan klip kabel rangkaian dapat dikurangkan berbanding sebelum pelaksanaan kajian. Yang ketiga, peningkatan pencapaian grade PNG dalam penilaian akhir KSK 2023 server software installation juga dapat dilaksanakan. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar dapat memahami dan menggemari kaedah pengajaran dan pembelajaran yang saya perkenalkan. Berikut saya sertakan juga video refleksi bagaimana pelajar-pelajar di dalam kelas ini telah menggemari dan memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran hukum Nature Law yang saya perkenalkan. Saya Hiska, pelajar sistem komputer dan rangkaian. Saya amat mudah memahami pengajaran Nature Law yang diperkenalkan oleh Cikgu Azri. Ia membantu saya untuk tidak melakukan kesilapan semasa menyusun warna kabel rangkaian dan telah mendapat grade A dalam subjek ini. Ajaran hukum Natural Law yang diperkenalkan oleh Cikgu Azri ini sangat mudah untuk difahami dan diikuti. Ia juga mengurangkan kesalahan penyusunan warna dan mempercepatkan saya dalam membuat network cabling. Pengajaran Cikgu Azri pada hari ini sangat mudah untuk difahami dan diingati. Teknik yang digunakan begitu berkesan dan senang untuk diaplikasi. Sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Semoga kajian yang saya jalankan ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kualiti PDP di dalam bilik belajar. Sampai berjumpa lagi.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka, berakhirlah sudah sesi kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.